السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. Alhamdulillah, pada malam ini kita menyambung ayat 265 daripada suratul Baqarah. Selepas daripada kita membicarakan berkenaan dengan beberapa ayat, iaitu Allah Subhanahu wa taala menyebut syarat untuk seorang infak, mestilah seorang itu jangan riak. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut ayat 264 yang telah kita bincangkan, iaitu ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Ayat ini merupakan suruhan, ayat ini merupakan larangan kepada orang beriman. La tubtilu, jangan kamu batalkan sedekah kamu, bil manni, dengan ungkitan dan cercaan yang menyakitkan hati orang yang menerima itu. Ayat 265 masih lagi membincangkan berkenaan dengan syarat-syarat infak. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ حَبَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Baik, ini syarat untuk mengeluarkan infak. Kita rewind balik, undur balik dengan apa yang kita telah mengaji, iaitu infak merupakan sayap kiri dan jihad merupakan sayap kanan. Kalau patah salah satu ni, tidak sempurna keimanan seseorang tanpa jihad dan juga tanpa infak. Tinggal laginya nak jihad macam mana, nak infak macam mana. Maka jihad disebut cara dia macam mana, infak pun disebut cara dia macam mana. Jihad kita telah bincang pada ayat-ayat kita yang lepas berkenaan dengan Jalut, berkenaan dengan Talut,
yang tak payah kita huraikan dan tak payah kita ulang. Cuma tuan-tuan nak tengok kuliah-kuliah kita yang lepas, ada rekod dia. Bermakna jihad ini satu tuntutan dalam agama, tetapi tidak boleh melakukan secara sembrono, begitu tak boleh. Infak pun salah satu daripada perkara itu juga. Infak merupakan salah satu daripada perkara yang sama juga. Oleh kerana itu, kita kena berhati-hati dalam memahami jihad dan juga infak. Kena berhati-hati. Ada satu video yang dikirimkan pada saya sebelum kita hurai. Oleh kerana saya sebut tadi berkenaan dengan jihad, dan kita nak bincang berkenaan infak, berkenaan dengan masalah jihad, yang saya fikir orang yang tengok live saya pada malam ini, terutamanya mereka yang berada di selatan Thai, tersebar satu video seorang ustaz yang masyhur juga di Malaysia ni. Video yang berkata bahawa orang selatan Thailand ni wajib berjihad untuk memerdekakan negeri dia, kerana dia ditawan oleh Siam. Maka apa pandangan tuan-tuan dikasihi oleh Allah? Apa yang berlaku di selatan Thai ini, dia tidak sama dengan apa yang berlaku di bumi Palestin. Walaupun ustaz tu kata jihad di Palestin mempertahankan negara apa semua sekali, jihad di Palestin tak sama dengan jihad mempertahankan negara yang disebut sebagai dirampas. Kalah dan menang peperangan itu satu perkara yang biasa. Kita buka balik sejarah, siapa yang menyerahkan negara yang disebut sebagai Fatani itu kepada musuh. Penyerahan negara itu berlaku. Istilah dijajah satu, istilah menyerahkan negara itu dua, benda yang berbeza. Sejarah kena betulkan balik. Betul, Fatani ini satu negeri tanah air orang Melayu, tetapi apabila dikuasai orang lain mari menjajah dan diisytiharkan sebuah negara yang disebut sebagai Thailand, memang ada kezaliman yang dilakukan. Itu satu masa dulu. Kezaliman itu kerana masalah politik yang berlaku. Saya nak sebut pada live ni kerana ada orang tanya saya tadi. Ada orang yang tanya tu pegawai tinggi jugalah, kawan saya. Dia nak suruh saya sebut kerana video ustaz tu tersebar di kalangan orang muda, dan orang muda tu cuba nak bangkit semula memberontak. Itu bahaya. Itu sifat khawarij. Kerana apabila peperangan berlaku, mereka ambil negeri yang disebut sebagai Fatani, mereka ambil. Tapi nak lawan balik itu adakah dengan kekuatan? Kerana jihad mestilah dengan persediaan. Yang disebut oleh Allah Ta'ala sendiri, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Ayat ni nak suruh kita mempersiapkan diri berhadapan dengan musuh. Bukan boleh main begitu je. Oleh kerana itu, di antara fatwa yang masyhur, Syekh Nasruddin Albani rahmatullah alaih pernah menyebut bahawa orang Palestin, dia kata kalau boleh mundur daripada Palestin, masa itulah fatwa daripada ketika itu. Kerana dia masuk ke Palestin tu, dia tengok makanan tak cukup, budak-budak kelaparan, dia rasa sedih dan pilu. Jadi adakah ni kita nak berperanglah keadaan rakyat miskin tu? Kita berundurlah dulu. Berundur bukan makna kalah, tidak. Fatwa ini diputarbelikkan oleh orang yang tidak suka pada Albani dengan mengatakan bahawa Albani mengajar orang Islam menjadi penakut dan sebagainya. Tidak. Seluruh Albani pergi sendiri ke sana, melihat apa yang berlaku, terlibatlah peperangan.
Bukan main-main. Tak sama dengan berlaku di Fatani, selatan Thailand, tak sama. Yang pertama soal persediaan. Yang kedua, apabila musuh menghulurkan tangan damai, kita kena berdamai. Ini prinsip. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Itu ayat Al-Quran. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Bila orang menghulurkan tangan nak damai, kita kena damai. Baik, dalam hati kita mesti ada, dia ni khianat lah, nanti apalah, dia damai pun dia tipu lah. Dah, Allah Ta'ala tak ajar begitu. Allah Ta'ala tidak ajar zon begitu. Tapi wa tawakkal 'ala Allah, kamu serahlah pada Allah. Segala pengkhianatan dia akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Rundingan damai di antara kerajaan Thai dengan selatan Fatani berlaku sekian lama yang Malaysia menjadi orang tengah. Zaman Menteri di Jabatan Perdana Menteri dulu, Abdullah Datuk Abdullah Mat Zain, seseorang daripada pelajar Universiti Islam Madinah, yang tercatat nama Universiti Islam Madinah, pelajar yang berjaya, orang besar. Dia menjadi orang tengah juga soal macam mana nak menyatukan, nak duduk meja rundingan. Nak duduk meja rundingan di antara yang disebut sebagai pemberontak dan juga dengan kerajaan. Apatah lagi bila elemen khawarij dimasukkan di dalam pasukan pemberontak ini. Dulu saya tak nafi dulu, sampai ulama-ulama mereka lari daripada tanah air mereka dulu. Memang perjuangan mereka suci, bersih. Tapi apabila kemudian hari ini mereka mengambil jalan pintas, mereka bom di Pattaya, mereka bom sana, bom sini, atas alasan itu orang kafir, mereka bom tempat orang awam, sehingga orang awam mati terbunuh, bukan sasaran dia, maka itu tidak dibenarkan oleh Islam. Itu saya jawab. Saya harap video ini dipotong kerana untuk disebar kepada kawan-kawan kita di selatan Thai, supaya dia berpuas hati dengan jawapan saya ini. Mudah-mudahan itu sekadar yang saya mahu. Maknanya jihad tidak wujud apabila dihulurkan tangan perdamaian. Masih lagi berdamai. Kerajaan Thailand kata, awak nak apa? Sekolah agama pun ada dia bantu. Hak mati-mati di Takbai dulu, peristiwa Takbai, mereka bayar dengan nilaian 700,000 Malaysia, hampir 1 juta seorang. Keluarga-keluarga semua mereka hantar pergi ke Mekah. Maknanya mereka rasa mereka bersalah. Cuma api perkauman ini ditiup dan terus ditiup untuk menghancur leburkan kesatuan yang ada. Dr. Ismail Lutfi, seorang tokoh Wahdatul Ummah, menyatu padukan ummah, tak mau bagi orang bergaduh, tak mau bagi berkelahi. Apa yang dia berjaya, bila kerajaan menghulurkan tangan perdamaian, kejayaan apa yang dia dapat daripada sambut perdamaian tersebut? Kejayaannya pada hari ini, institusi pendidikan bermula daripada sekolah rendah, sekolah menengah sampai universiti, hak orang Islam. Hak orang Islam di selatan Thai. Boleh kita tengok universiti, berapa bangunan Arab buat mari di situ. Kuwaitnya dengan Qatar dengan Saudinya, boleh pun buat lagi juga. Alhamdulillah, buat bangunan di situ. Ini semua hasil daripada proses damai, dan damai itu lebih baik daripada menumpahkan darah. Cukup di situ. Kan tak boleh masuk Thailand kan, doli tak pergi, tak apalah dah. Cuma saya nak sebut waktu je. Tapi kalau askar Thailand dengar, saya rasa saya di escort boleh masuk Thailand nanti. Nah, bukan kita sokong askar, tidak. Tak sokong mana-mana, tapi kita bercakap atas dasar prinsip agamanya begitu. Mana-mana duduk negara pun begitulah prinsipnya. Baik. Sebab itu kita tak boleh ada semangat asabiyah. Perkauman tak boleh ada. Tidak kata dia lah, orang kita zaman dulu pun semangat asabiyah pun kuat juga. Kuat juga, tak boleh belajar bahasa penjajah.
Sebab apa bahasa penjajah ni bahasa Nabi, suruh belajar banyak bahasa supaya reti. Kita tak boleh belajar bahasa penjajah, bahasa Inggeris ni bahasa penjajah. Jadi semua orang tak reti Inggeris belaka. Sedangkan kena belajar bahasa Cina, kena belajar. Orang kita ni kalau pergi hantar anak sekolah Cina pun bising. Apa salah pergi hantar anak sekolah Cina? Dia tak lari akidah, nak bahasa Cina tu. Akidah tak lari. Kalau kita mengajar akidah baik, gilah hantar sekolah bahasa apa pun. Baik. Ayat yang kita baca pada hari ini ni, wa mathalul ladzina yunfiqu, baik, dia gini. Bandingan orang yang membelanjakan hartanya kerana mencari redha Allah. Kita bincang hak sayap kiri ni, itu infak. Tadi jihad, tadi sayap kanan. Dua-dua ni dibenci oleh munafik, sama ada jihad ataupun infak. Allah nak beritahu kita perumpamaan berkenaan dengan infak tu. Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut bahawa infak dalam mencari redha Allah. Ayat sebelum ni dia kata, la tubtilu sadaqatikum, jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan ungkitan. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan ungkitan. Jadi bila tak ungkit, nak cari mardatillah tu macam mana? Maksudnya tujuan orang infak ini adalah untuk menggembirakan Allah. Maknanya gitu. Seolah-olahnya menggembirakan Allah Ta'ala. Kerana orang yang berinfak ini orang yang dipandang mulia oleh Allah. Kerana dia sanggup beri apa yang Allah Ta'ala beri kepada dia, harta yang dia cari dengan titik peluh dia sanggup. Sanggup tu untuk apa? Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Tuhan suruh dia supaya infak. Allahu Akbar. Tu yang disebut sebagai ikhlas. Sebut sebagai ikhlas. Bandingan dia macam mana? Sebab tu dia kata di sini, wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah, maknanya mencari redha Allah. Siapa nak redha Allah Ta'ala, dia kena cari. Dia kena ikut agama yang Allah Ta'ala redha, iaitu wa raditu lakumul Islam madina. Dia kena ikut orang yang paling Tuhan redha, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru dapat redha Allah. Kalau seseorang itu tidak ikut panduan daripada untuk mendapat redha Allah ni, itu tidak beradalah Islam secara sepenuhnya, ataupun tidak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhannya, maka tidak dapat redha Allah Ta'ala. Disuruh kita orang Islam supaya udkhulu fis silmi kafah. Kita kena masuk Islam ini kafatan, dengan keseluruhan. Lepas daripada ayat udkhulu fis silmi kafah, ayat seterusnya wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Kalau kita nak faham ayat ni dengan baik, maknanya seseorang yang tidak menerima Islam secara keseluruhannya, maka dia telah mengikut jejak langkah syaitan. Dan di sebalik seseorang untuk menerima Islam secara keseluruhannya, syaitan datang menjadi penghalang untuk kita ikut syaitan dan diradai oleh syaitan apa yang kita buat. Apa yang kita buat ini, kita cari mardatillah, itu nombor satu. Orang jadi imam masjid kena cari mardatillah. Pegawai kerajaan kena cari mardatillah. Apa makna seorang pegawai kerajaan hak cari mardatillah? Dia cari redha Allah, makna dia cari hak halal. Dia tak cari hak haram. Seorang imam masjid kena cari mardatillah. Dia tak cari benda lain selain daripada redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jaga masjid ini dalam keadaan mardatillah, dapat keredaan Allah. Nak dapat keredaan Allah tu kena macam mana? Kena ikut orang Allah Ta'ala hak paling redha sekali, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau jaga masjid dengan tidak ikut Nabi, bermakna jaga masjid dengan buat bid'ah, dia tak dapat mardatillah walaupun nama jaga masjid. Sebab dia buat bid'ah dalam masjid tu. Dia buat benda yang Nabi tak buat. Dia buat benda yang Nabi tak buat. Walaupun dia tu dinamakan sebagai pengurusi masjid, walaupun dinamakan jawatan kuasa masjid, walaupun dinamakan imam masjid, tapi dia tidak mencari mardatillah dalam keadaan dia jaga masjid yang disebut sebagai rumah Allah Ta'ala, maka keredaan Allah tidak dapat pada dia. Cuma dia rasa dia diredai oleh Allah sebab dia tipu oleh syaitan. Dalam rumah tangga mencari mardatillah, rumah tangga mencari mardatillah. Sehari dua ni bising. Satu fenomena disebut sebagai unboxing.
Awak cik tahu apa dia? Tak tahu ni. Bukan boxing tomoy tu. Nah, dia unboxing ni gini. Dia nikah. Lepas upacara semua sekali tu, malam tu, bila isteri dia nak buka tudung, isteri dia rakam dekat cermin, maka suami dia buka tudung, buang jarum situ, jarum sini, nak tunjuk ni. Konon-konon nak buka lah. Isteri dia tu baru boleh nampak begitu. Dia buat live, rakam video, punya bodohnya tok lelaki ni. Tok lelaki hak jenis bodoh ni, bukan cerdik mana ni. Mungkin cari duit mahal-mahal, mu nak bayar bini mu mas kahwin, bukan murah-murah. Bukan RM10, RM20. Biru mata-mata nak cari RM10,000. Itu hak diploma. Nah, kalau hak ijazah RM20,000, hidung macung pula RM25. Kalau hidung besar menumbuk tu potong RM3,000. RM22. Nampak ni? Bukan main mahal. Nak ambil buat isteri, tiba-tiba isteri kita tu kita tunjuk pada orang. Memang 10 kali bodoh sungguh. Bukan bodoh je, double 10. Ni tok lelaki hak lagu ni. Fenomena yang berlaku pada hari ni. Konon-konon nak tunjuk pada orang bahawa dia telah dihalalkan. Halal itu hak awak. Awak tak boleh tunjuk isteri awak pada orang lain. Suami perlu ada cemburu kalau isteri tu pakai ketak-ketak, kerana tubuh dia tu dilihat oleh orang lain. Itu makna tak ada mardatillah. Itu yang berlaku pada hari ni. Pelik-pelik budaya ni, mungkin kita tak pernah dengar, tapi itulah yang berlaku. Yang duduk dalam media sosial, duduk dalam TikTok apa semua ni. Kita tak ada TikTok apa tak ada. Duduk Facebook tu juling mata-mata nak tengok. Oi, kalau TikTok tu belalok naik ke atas lah. Nah, macam-macam jenis duduk dalam tu. La haula wala quwata illa billah. Baik. Saya ni sebab orang tanya, kalau tak tanya saya tak tahu juga. Orang tanya, apa ustaz hukum unboxing? Saya ingat ke main boxing? Kata menanti apa orang yang unboxing? Saya pun tanyalah. Anak murid itu kata, apa dia ni, budaya apa? Dia kata ustaz gini. Dia ada TikTok, kita tak ada TikTok. Nah, dia kata gini ustaz, oh kata gitu. Baru kita boleh jawab. Bismillah. Itu budaya yang berlaku. Wa tathbitan min anfusihim, dan kerana meneguhkan iman dengan perasaan ikhlas yang timbul dalam jiwa mereka. Infak boleh tathbitan min anfusihim, boleh meneguhkan keimanan. Apa makna teguh keimanan ni? Perasaan iman dan perasaan ikhlas yang timbul pada jiwa mereka kerana yakin dengan akhirat. Infak boleh meneguhkan keimanan dengan sebab yakin dengan akhirat. Orang yang infak, dia tak cari balasan atas muka dunia. Dalam kepala dia bukan kata infak banyak Tuhan ganti banyak. Tidak. Fikiran begitu salah. Kadang-kadang kita ditipu oleh syaitan. Kita infak banyak, oh banyak lah kata Tuhan bagi. Tapi di sebalik banyak Tuhan balas pada kita tu, kita jauh dari masjid, kita tak mengaji, kita tak tahu Quran, tak reti baca Quran. Walaupun kita ni infak banyak kita bagi, tapi dalam hal agama yang lain semua kita sikit, infak je banyak. Orang lagu ni juga tidak mendapat mardatillah, kerana dia tidak udkhulu fis silmi kafah, yang saya sebut tadi, tak masuk Islam secara keseluruhan. Bermakna seorang yang infak meneguhkan hati dia dan keimanan dia berkenaan dengan akhirat, kerana dia penuh yakin bahawa dengan infak dia Allah Ta'ala balas pahala di akhirat, bukan tahu ke dunia. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita infak, biasa Allah Ta'ala balas bagi kita harta banyak apa semua, kita syok. Tiba-tiba satu hari kita infak banyak, tiba-tiba Tuhan tak ganti banyak. Kita duduk seorang-seorang, kita kata boleh jadi infak aku tak ikhlas ni, boleh jadi. Dia fikir begitu, dia fikir dia tak ikhlas. Tidak sebenarnya.
Kerana balasan orang infak ni bukan dunia tapi akhirat. Kalau Allah Ta'ala bagi atas muka dunia infak 10,000, untung berpuluh-puluh ribu, adakah itu hadiah daripada Allah? Itu ujian daripada Allah. Itu ujian. Tuan-tuan dikasihi Allah Ta'ala, oleh kerana itu kita ngaji sunnah ni, kita kena yakin balasan akhirat lebih besar daripada balasan atas muka dunia, dengan sebab kita infak menerusi jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu keyakinan kita. Oleh kerana itu Tuhan sebut wa tathbitan, dia boleh meneguhkan hati kamu. Sebab apa kita mengeluarkan harta kita? Sebab kita yakin bahawa dapat syurga. Kita yakin waktu. Kita bukan yakin bahawa Allah Ta'ala akan balas balik kita harta banyak balik tu, kemudian kira tu. Tapi hak penting sekali syurga. Syurga ni akhirat. Bila akhirat ni kukuh dalam jiwa kita ni, kita pergi ke mana pun, orang panggil pagar yang kita bina tu kuat daripada godaan syaitan. Kuat. Sebab apa? Akhirat ada. Nak buat begini, akhirat ada. Nak buat khianat kau ni, akhirat ada. Nak buat jahat kau ni, orang tak nampak pun, akhirat ada. Ini penting. Ini yang disebut sebagai watathbitan, sebagai peneguh keimanan yang ada pada hati kita ini. Kemudian bila Allah Ta'ala kata watasbitan min anfusim kamathali habbatin birabwatin asabaha wabil, adalah seperti sebuah kebun yang tempat yang tinggi yang ditimpa hujan yang lebat. Allah, perumpamaan Tuhan beri tepat. Sekarang ni Allah Ta'ala suruh bayangkan secara bentuk visual depan mata kita. Ibarat satu tanah kebun yang berada pada kawasan tinggi. Bila dia tinggi, tak terlibat dengan banjir, selamatlah situ. Tempat tinggi ni kaedah dia tak terlibat dengan banjir. Kawasan hak rendah ni kaedah dia terlibat dengan banjir. Sebab itu kita tak boleh ganggu kawasan-kawasan tinggi. Pokok-pokok yang ada, kita ni bukit-bukit habis tebang balok habis licin. Atau jadi bala tu. Habis balok ambil. Baru ni buat diskusi dalam TV tu, TV Hijrah tu. Profesor seorang, dua orang profesor, Dr. Zaimi seorang. Hak tu seorang lagi pengurusi balok apa lah tu. Memang dia pertahan sebab dia tak pakai balok. Nah, dia kata apa? Tak tengok. Tengoklah bagi terbuka sikit minda ni. Nah, saya baca banyak nak mengajar pun tengok. Dia tak tengok, oh zikir kuat pun ni. TV pun tak tengok ni. Kalau diskusi begini ni, kita kena tengok sebenarnya. Kena tengok apa hujah dia. Tajuk dia, adakah bencana alam disebabkan balak ataupun fenomena semula jadi? Pengurusi hak balak tu kata bahawa ni fenomena semula jadi. 3 orang lagi termasuk Dr. Rora ni kata bencana alam disebabkan tangan manusia. Nah, kawan tu pengurusi hak balak tu pertahan sungguh-sungguh, ni semula jadi. Biasalah hujan banyak, bila hujan banyak air tak boleh pergi begitu. Ada ke gitu? Masalahnya kayu balak hak tebang-tebang hak duk keliling rumah orang tu mari di mana? Dia tak panggil aku debat tu. Kalau panggil saya nak tanya begitu. Ayat yang saya nak baca nombor 1 sekali, kalau saya dipanggil debat dengan dia ni, saya nak kata zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerosakan di darat dan di lautan hasil daripada kerja tangan manusia sendiri. Kalau dia kata fenomena alam semula jadi begitu, apa Tuhan nak buat semula jadi begitu kah? Jadi dengan gitu, dengan tak ada sebab. Likulli syai'in sababa. Satu lagi hadis nak bagi ke dia. Satu lagi ayat Quran. Semua benda tu ada sebab. Mari dengan lumpur-lumpur, banjir semua sekali ni. Orang pergi suluh dengan helikopter tu sampai botok bukit-bukit, tak ada apa. Tu yang Datuk Mufti tulis tu. Penembang balok di rendam neraka tu. Habis. Kalau ada lesen balok tu berhenti habis. Takut kena rendam neraka.
Nah, baca bagi habis. Tajuk tu tajuk sensasi lah, biasalah tajuk tu. Baca bagi habis. Yang merosakkan alam semula jadi. Sebab tanah tinggi. Kita baca ni tanah tinggi ni sebab apa? Sebab ditenggelamnya air, tak mungkin. Tapi apabila tanah tinggi itu ditarah dengan tidak betul, nescaya akan berlakunya lumpur daripada tanah tinggi itu turun ke tanah rendah. Itu geografi biasa je. Tak kata balak pun tak faham. Mengaji lagu mana lagu ni? Dah. Bila tanah atas tu ditebang, air yang lalu tu dia air ni sifat air ni sifat dia menolak. Kat mana-mana pun dia akan tolak. Kalau batu yang besar dia akan masuk ke bawah batu. Kalau air setakat ni tak apalah. Tapi bila air tu air yang besar, tak nak buat apa. Hanyut habis orang-orang pun. Mati berapa orang. Rosak harta benda banyak. Duit kerajaan pun banyak kena buat keluar. Lepas tu nak bersih tu kita nampak Masya Allah. Air penuh bumbung, lumpur separuh rumah. Separuh lumpur saja. Mari di mana lumpur tu? Oh, lumpur tu semula jadi. Dia naik dengan sendiri. Boom gitu. Nuisti mana bagi ijazah kamu yang tak cerdik sangat ni? Heran sungguh kita. Nah, tu iklan je tu lah. Baik. Birabwatin asabaha wabil, tempat tinggi yang ditimpa hujan. Baik. Tanah yang subur, bila hujan lebat, dia menyuburkan lagi tanah tu. Bila hujan lebat tanah tinggi ni, ada hujan, dia menyuburkan lagi tanah tersebut. Oleh kerana itu kalau kita pergi sebelah tanah-tanah tinggi, Cameron ke apa ke dah, kita akan nampak sayur-sayuran yang subur, buah-buah yang subur. Kerana apa? Kerana tanah tinggi, tempat subur. Kita pergi ke Taif, kalau orang biasa pergi Saudi lah, tengok buah macam-macam, delima ada buah anggur ada, kerana tanahnya subur, tempat tinggi, banjir tak berlaku. Cuma perlukan hujan je. Bila hujan turun, makin subur tanah tersebut. Fa'atat ukulaha di'afain, ia mengeluarkan hasil 2 kali ganda. Tanah tu amat subur sehingga 2 kali ganda keluar hasil daripada hujan yang banyak. Fa illam yusibha wabilun fatal, kalau ia tidak ditimpa hujan lebat, hujan renyai-renyai pun telah pun cukup. Kalau tak terima hujan lebat pun, hujan renyai-renyai pun cukup. Maknanya apa ni? Bandingan begini ni. Bandingan ni, kalau amal tu dibuat kerana Allah Ta'ala, infak tadi, kalau banyak infak kerana Allah, dilipat kali ganda. Macam tadi, macam tanah tinggi, hujan lebat, 2 kali ganda dapat keuntungan. Kalau hujan renyai-renyai pun, maknanya kalaulah dia derma sikit pun tetap juga dapat pahala, kerana tanah tu tanah yang subur, tanah tinggi tu tanah yang elok. Itu bandingan yang Allah Ta'ala bagi. Maknanya kalau ada ikhlas, sikit tapi ikhlas, ibarat tanah tinggi yang terima hujan yang renyai-renyai saja. Mungkin dapat, orang lain dapat 25 kilo, mungkin dia 20 kilo. Tapi apabila infak banyak dengan ikhlas, fa'atat ukulaha di'afain, mengeluarkan hasil 2 kali ganda. Ibarat tanah tinggi yang banyak menerima hujan, tanah pula subur, mungkin 25 kilo, mungkin 30 kilo dia dapat. Itu bandingan yang Allah Ta'ala bagi dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Sebab tu Quran ni dia guna bahasa yang paling tepat. Kita pun faham. Dengan bandingan Allah ni kita pun faham. Wallahu bima ta'maluna basir. Ha ni hak sedapnya. Dan Allah sentiasa melihat apa yang kamu lakukan. Ayat ni diakhir dengan kalimah basir. Sebelum tu ada ta'maluna. Selalunya ta'maluna ni bila diganding dengan kalimah basir, biasanya wallahu basirum bima ta'malun. Tapi ayat ni wallahu bima ta'maluna basir. Kenapa dia begitu? Allah Ta'ala dahulukan biasanya kalimah basir sebelum ta'malu. Tapi ni ta'malu dulu, barulah basir. Bila kita kaji, kita nampak bila ayat ni
berkenaan dengan amal perbuatan manusia, potongan ayat yang dimulakan dengan ta'malun tadi, maknanya apa yang kamu buat. Kerana perbuatan itu perbuatan fizikal. Macam dalam ayat ni, contohlah kita bagi. Ayat ni tentang infak. Infak ni perbuatan fizikal yang orang nampak. Bila perbuatan fizikal yang orang nampak, maka Allah Ta'ala mulakan dulu dengan ta'malun di hadapan dia, supaya orang nampak. Tapi apabila perbuatan itu tentang amalan hati, Allah Ta'ala akan sebut wallahu basirun. Sebab basirun ini sebelum daripada ta'malu, kerana basirun ini tak nampak dalam hati. Dia gini, amalan ni ada fizikal, ada hati. Bila amalan tu fizikal, infak ni nampak, ambil harta bagi, nampak. Bila nampak, kamu kena ingat Allah Ta'ala tahu benda yang kamu buat. Basir, dia perhati, dia letak basir di belakang. Tapi apabila melibatkan hati, dia sebut wallahu basirum bima, Allah Ta'ala ini melihat apa yang kamu buat. Dia letak buat tu belakang, kerana amalan hati tak ada orang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni daripada sudut bahasa Al-Quran. Saya sebut tu bahasa Al-Quran. Kadang-kadang sepatutnya hak ni duduk depan, tapi Tuhan mari letak hak ni di depan. Sepatutnya hak ni duduk belakang, tapi Allah Ta'ala mari letak di depan. Letak di depan tu bukan saya sahaja, ada asbab dan musababnya. Infak ni amalan yang boleh orang nampak, tapi Nabi SAW suruh kita usaha bagi tak nampak. Apa makna bagi tak nampak? Bagi tak orang tak tahu. Kerana Nabi SAW sebut bahawa biar tangan kanan yang beri, tangan kiri tak tahu. Padahal sama-sama tangan kita duduk di tubuh kita. Sepatutnya tahu lah tangan kiri ni. Ini tamsil ataupun contoh yang Nabi beri, supaya mudah kita faham. Kita beri tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Walaupun tangan tu sama tangan kita, tapi tangan kiri tak tahu. Apatah lagi tangan orang lain, mata orang lain, diri orang lain. Lagi-lagi tak perlu tahu. Maka hak paling baik ikhlas, sedekah. Yang kedua, banyak. Yang ketiga, orang tak tahu. Ada 3 benda kita dapat benda hak terbaik dalam bab infak. Dan itulah infak para sahabat. Tak tahu. Sahabat tak tahu. Beri banyak ni, kecuali Nabi beritahu. Ada juga setengah hal Nabi beritahu untuk menggalakkan orang lain supaya beri sedekah macam banyak macam dia. Ada juga begitu. Tapi kalau tak perlu tahu, kita bagi, kita pesan, tak beritahu kat orang, tak apalah, senyap-senyap sudah. Asalkan selesai benda dia, itu lagi baik. Ingatlah, ikhlas. Kalau boleh banyak-banyak, tanah kebun banyak tadi. Dan juga orang lain tak tahu, kita Allah Ta'ala je tahu. Dan orang yang menerima tu je. Mari hantar makanan masjid penuh 40-50 buku, buat tak tahu siapa dia, mari hantar apa ni. Tak payah tahlil, tak payah apa, boleh makan ni. Biasa kalau tahlil dulu baru makan dah. Siapa dia buat mari ni banyak-banyak ni, kita buat tak tahu. Jangan pula kita tanya, sedap makanan kemarin? Dah, tu saya beli situ, bolak dah. Tak payah nak tanya sedap tak sedap. Sebab apa? Sebab hal terbaiknya orang tak tahu. Makan sudahlah. Apa dia buat mai kapek masjid ni? Ada ni, tak ada orang tahu. Tersedar dia siapa suruh mai pasang, tu je. Orang hak pasang pun tak bagi tahu siapa dia. Ada orang baik kepada dia. Itu hal terbaik. Itu yang paling baik. La haula wala quwwata illa billah. Sebab tu zaman lah ni tak mau bagi orang tahu lagi senang. Kita ada bank in lah, apa lah zaman lah ni lah. Orang tak tahu, tak payah pergi, tak apa, bank in naik nama. Kawan ni bagi. Orang hak terima tu lah tahu. Orang lain tak tahu. Kita pun tak perlu tunjuk pada orang. Tunjuk cek bagi 10,000, 40,000. Tu kerja orang politik tu. Atau kerja orang politik nak dekat pilihan raya tu boleh lah.
Tapi kita sendiri tak buat kerja begitu sebab kita tak ada kepentingan apa. Nak penting apa? Nak ada kepentingan apa? Tak ada kepentingan apa. Kalau pemimpin nak bagi barang kepada rakyat, memang dia kena bagi pun sebab pemimpin ada peruntukan pun setiap don, setiap kawasan. Peruntukan tu duit siapa? Duit dia ke? Bukan duit dia. Duit peruntukan hak rakyat, ada dia bagi pada kita, dia tolong bagi je. Betul? Betul nak bersuruh apa dia bagi? Betul tak? Cuma alhamdulillah lah dia tolong bagi. Hak dia ke? Bukan hak dia, hak rakyat. Cuma dia tolong bagi je. Oh kita ni siung tangan gini. Terima kasihlah Datuk, terima kasih. Terima kasih apa? Hak kita. Patut kita kata terima kasih lah kerana tolong bagi hak saya. Gitu. Peruntukan ni hak rakyat. Wakil-wakil rakyat tak sadar tunjuk action lah, bukan hak dia. Ngaji bulan-bulan tu kalau buat keluar tu baru hak dia. Dia dapat bulan-bulan puluh ribu tu dia bagi beras apa tu baru hak dia. Tapi kalau peruntukan setiap don, tiap parlimen tu bukan hak dia, dah tak hak dia. Nak suruh buat apa? Siapa buat majlis apa semua sekali. Ngaruk belaka tu. Marah pula orang politik kat aku kayak gini. Dah. Allahu Akbar. Sebab tu kita kena ikhlas dalam bab ni, kena ikhlas. Jadi pemimpin pun kena ikhlas juga. Baik, seminit lagi. Kemudian Quran ni dia susun ayat yang begini dan perumpamaan begini. Ada satu penulisan tamsil bil Quran, permisalan dalam Al-Quran. Lebih kurang dalam 4 jilid tak silap saya pernah baca dulu. Contoh-contoh dan perumpamaan yang Tuhan bagi dalam Quran. Ini perumpamaan bab infak. Benda yang berkaitan dengan hal kehidupan kita kadang-kadang. Kalau kita tengok ayat sebelum pada ni ada juga masalul ladzina yunfiqu fi sabilillahi kamasali habbah, itu ayat 261 dulu pernah kita baca. Ayat 261. Bandingan orang yang menginfak harta mereka ke jalan Allah SWT kamathali habbah. Contoh bandingan dia ibarat satu tangkai tumbuh 7 tangkai dan setiap tangkai itu ada 100. Tu Allah Ta'ala sebut apa tu? Bandingan pahala yang mereka dapat kalau mereka ikhlas. Maknanya pahala infak ni berapa Tuhan nak bagi tu di atas 3 perkara tadi. Terbaik ataupun tidak, ikhlas ataupun tidak, banyak mana, dan orang nampak ataupun tidak nampak, orang tahu ataupun tak tahu. Dia bergantung dah 3 benda tu Allah Ta'ala nak bagi. Kalau 3 perkara tadi boleh dijaga, tak mungkin berlipat-lipat kali ganda lagi. Allah Ta'ala nak beritahu bahawa bandingan orang infak tu dia berganda-ganda. Walaupun tuan mati tapi saham duk naik. Apatah lagi bila mati dah kadang ikhlas. Matilah kadang ikhlas pada Allah Ta'ala, lagilah ikhlas dia tu dilipat kali ganda oleh Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah kita sambung pada minggu yang akan datang ayat 266. Ini juga sifat terbalik daripada tu. Maknanya Allah Ta'ala nak cerita jenis orang yang tidak ikhlas melakukan infak ni macam mana jenis dia, dan bandingan orang yang tidak infak ikhlas ni macam mana bandingan dan contoh dia. InsyaAllah kita baca pada kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi